ila Nabi Muhammad sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akafatil anbiya wal mursalin wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Atha Al-Iskandari sya'lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan kata Syekh Junaid radhiyallahu anhu, terlebih seni-seni yang diperdayakan dengan dia segala wali akan segala karamah, dan tiadalah makar yang di atas ini. Dan seyogianya bagi murid itu bahawa jangan menghinakan pada sesuatu daripada adab, segala adab, dan memudahkan dia bahawasanya yang demikian itu daripada jahil dan ketiadaan ma'rifatullah ta'ala. Maka jikalau jatuh daripadanya jahat adab, maka hendaklah ada ia takut daripada demikian itu. Padahalnya membesarkan bagi amal dalamnya, dan segeralah kepada taubat daripadanya. Padahal takut bahawa berhadap kepadanya balas daripada sekira-kira tiada tahu ia. Ini kita bincang pasal istidrak. Istidrak yang bangsa khusus, bangsa halui, bangsa seni-seni. Yang mana istidrak ni makna kata terputus hubungan si abid ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia boleh buat ibadat, tetapi dia sudah tidak mendapat pertolongan daripada Allah taala. Dia tak dapat dah kelazatan, kemanisan, kesedapan ibadat tu daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sebelumnya. Dan tidak bertambah. Nak kata dia punya kualiti dan kuantiti ibadat tu tak bertambah, dia terhenti dalam tu. Jadi ini sedikit dari tip yang diberi oleh Tok Pula Mana, kata-kata ulama berkaitan dengan persoalan istidrak. Istidrak yang halus-halus ni, yang mengenai murid, orang yang salih, bahkan boleh mengenai pada wali-wali Allah. Orang yang sampai kepada arif, sampai kepada wali-wali pun terkena istidrak. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, baca Junaid dengan Jonet. Orang Melayu Syekh Jonet, Megat Jonet. Megat Jonet dulu ada Timbalan Menteri nama Megat Jonet. Dia bukan Jonet, Junaid. Tok Wajadi lah sebut Junaid dia sedap. Telah berkata Junaid Al-Baghdadi. Boleh ke orang Melayu Jonet. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, terlebih seni-seni yang diperdayakan dengan dia segala wali. Jadi
Istidrak ni dalam bentuk seni, bentuk halu. Macam COVID ni lah, COVID-19. Halu tak nampak. Jadi istidrak ni dia tak boleh nampak dengan mata kepala. Pada kasarnya dia boleh buat ibadat. Dia mengajak orang ramai juga. Pengikut dia ramai, pengaruh dia makin besar. Nampak kasar tu tempat cantik. Tapi yang halu-halu, segi ma'rifatullah, segi takut dia kepada Allah, dia makin berkurangan. Harapnya kepada Allah dah tak ada. Sebab itu disebut seni-seni yang halu-halu, yang diperdayakan dengan dia segala wali. Terperdaya, makar. Makar kata satu bentuk makar. Terperdaya. Macam ada orang kan, dia kadang-kadang dia kita minta tolong dia ambil ayat segelas, dia baca apa-apa bismillah, baca Fatihah, lebih kurang selawat baik. Aku dah makam wali dengan ayat segelas. Orang main dia bercerita, malam ni ada orang dia main minta ubat tu, dia baca selawat 3 kali, baik tak dia nampak dia lah. Dia tak nampak Allah Ta'ala lah. Dia nampak dia yang boleh berubat tu, boleh bagi jadi baik. Ceramah malam tadi tu 10 kali orang takbir. Nampak tak? Ada nak main dah. Ujub. Dia ujub. Lepas ujub, syiddatul ujub. Lepas syiddatul ujub, dia main takabur. Dia mula-mula tu apa nama ketua malaikat tu, Azazil tu. Mula-mula dia nak ujub. Ujub ni pula ada ujub yang bahasa sir, bahasa halu, bahasa tak sedap. Kita nampak kita ni bukan Allah. Yang kita boleh buat ibadat yang hebat kita ni kita nampak, kita tak nampak dah anugerah daripada Allah Ta'ala. Itu ujub. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Dia kata dah mati, aku lebih baik daripada Adam. Bila kita rasa kita lebih baik daripada orang lain, itu ujub. Kita ujub tu. Bila sampai keluar cakap, itu syiddatul ujub, bersangatan ujub. Bila sampai cakap ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam, itu dah masuk syiddatul ujub. Allah uji, usjudu li Adam. Allah suruh sujud kepada Adam. Semua sujud illa iblis. Maka tu tukar nama dia tu. Bila tak mau sujud ke Adam, dia jadi iblis. Nama dia Azazil, dia tukar jadi iblis. Aba wastakbaru. Aba ni enggan, tak mau ikut perintah Allah. Lepas tu dia wastakbara, sombong. Maka minal kafirin, puncaknya kafir. Apa? Syiddatul ujub, aba. Lepas tu sombong, lepas sombong puncaknya kafir akhirat. Itu istidrak tu. Yang orang takut sampai pangkat tu. Apa siapa? Mana terpedaya dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Itu dia boleh membawa pada istidrak. Apa juga kita dapat, apa juga berlaku kat atas kita, ingat Allah Ta'ala. Jangan pandang pada nikmat, pandang yang memberi nikmat tu. Hati tu ingat Allah. Ini semua daripada Allah. Aku tak ada apa. Aku ni tak ada haula pun tak ada, quwata pun tak ada, apa pun tak ada, apa pun tak ada. Semua ni anugerah daripada Allah Ta'ala. Sebab itu Syekh Junaid mereka memperingatkan istidrak yang seni-seni, yang terpedaya dengan istidrak, terpedaya dengan kelebihan dia tu oleh segala para wali-wali. Wali ni tinggi, makam tinggi lah wali. Para arif ni naik tinggi. Tapi bila tinggi, ingat kalau jatuh teruk. Kalau dia jatuh teruk. Macam panjang pokok jambu,
Kalau jatuh tergeliat. Paling tinggi patah kaki. Itu pokok jok. Tinggi kok. Naik pokok jok jatuh. Jatuh kalau jatuh pokok jok, bukan patah kaki, bukan pecah kepala, mati tu. Sebab tu bila tinggi-tinggi, bila dia jatuh, up. Di malam presiden, naik presiden, ketua penerangan, KJKP pusat, jatuh, out tu. Habis tu. Jadi baru ada lagi tu. Kalau biasa-biasa ni, ahli-ahli desa ni jatuh, dia boleh bangkit balik. Dia boleh kembali balik kepada jemaah dah. Tapi kalau dah naik presiden, timbalan presiden, dia biar out terus. Begitulah makam kerohanian. Bila dia dah tinggi sampai peringkat wali, kalau jatuh habis. Jatuh-jatuh teruk ya. Itu dia. Itu yang paling ditakuti oleh para wali-wali Allah. Cerita boleh berlaku. Basisa ni kecil anak. Yang kata basisa ni. Cerita basisa ni, bukan dia tu saja wali, karamah dia tu hebat. Anak murid dia pun. Duduk di rumah, aku nak pergi mengaji kat basisa ni. Hati tu teringat nak pergi mengaji dengan basisa. Sampai terus. Tak payah nak gerek, nak basikal, tak gaduh naik motor, tak gaduh jalan kaki. Boleh sampai. Dia kata hebat ni, basisa. Anak murid dia tu, nak pergi mengaji kat dia, boleh pergi macam tu kan. Allah uji tengok. Uji. Itu yang kata Allah hantar Iblis tu. Iblis main. Dia menyamak sebagai seorang pelajar. Tapi minta tumpang nak duduk pondok. Dia kata boleh. Ibadat dia kuat. Ibadat dia ni sampai tak tidur-tidur. Tidur dak, makan dak, minum dak, mandi dak, apa pun dak. Duduk zikir, merhatikan ibadat, mayang, zikir. Sampai tak henti, makan dak, tidur dak, apa dak. Sehari tak berhari. Seminggu tak berhari. Sampai sebulan. Tak jadi pelik lah. Budak pondok semua dah cerita dah, jadi buah mulut. Hebatnya. Semayang ibadat dah sebulan, tidur dak, makan dak, minum dak. Ni apa jenis manusia ni? Hebat. Benda ni sampai kat basisa. Basisa pun kalau boleh nak jadi macam dia, biar orang puji lagu dia tu. Orang dah tak puji basisa, ilmu tinggi duk puji, duk ahli ibadat tu. Tidur dak, makan dak, apa dak tu. Dia pun pergi jumpa lah. Macam mana hang ni ibadat hebat ni. Allah, saya Tok Guru, dulu saya jahat, macam-macam saya buat. Zina, minum arak, berjudi, macam-macam saya buat. Bunuh orang. Lah ni saya bertaubat. Saya bertaubat. Jadi mengenangkan dosa saya yang banyak ni, sampai tak lalu makan, tak lalu nak minum, tidur pun tak boleh, takutkan dosa ni. Iblis nak makan apa? Nak tidur apa? Setan. Jadi boleh tak aku ibadat macam hang? Dia tanya apa? Dia tanya Iblis. Iblis kata boleh lah, tapi Tok Guru kena buat maksiat dulu, kena buat dosa dulu. Bila Tok Guru buat dosa, rasa bersalah tu, ini yang menyebabkan kita bertobat. Sampai tak boleh makan, tak boleh minum, tak lalu tu, tak lalu ni. Tok Guru kata betul juga. Setan tu betul juga. Orang kapiak pun betul juga. Mereka ni baik. Kapiak yang jujur. Itu kepala dah pedih. Pasal apa? Nak jadi ahli ibadat yang sampai tak makan, tak tidur, tak apa. Habis aku nak buat ke mana? Kalau Tok Guru nak jadi macam saya, Tok Guru kena bunuh orang, pergi bunuh orang, lepas tu menyesal, tak boleh makan, tak boleh tidur, tak boleh apa. Tak boleh bunuh orang, tak boleh.
Ni dosa besar. Okey dengan orang. Yang rendah sikit lah. Rendah sikit. Mahasiswa kata ada lah. Apa dia? Berzina. Lepas berzina, tobat lah. Berzina tak boleh. Ini anak orang, bini orang semua tak boleh. Yang rendah lagi ada, rendah lagi. Kata Iblis, yang rendah lagi minum arak. Bawah pada ni tak ada lah. Minum arak boleh. Minum arak boleh juga. Ini dosa aku dengan Tuhan. Tak kena mengenal orang. Setuju ni minum arak. Berjanjilah dengan Iblis nak minum arak di satu tempat. Duduk satu tempat tu, Iblis tu mencari arak tu. Arak tu bukan arak Sugawe. Tak pakai Telajaya punya arak. Mau pakai Jerman punya tu. Jadi goncang-goncang buka tu tebui bubur masjid tu. Arak jenis tu. Buat main meletup kepala. Mabuk tak sedar diri. Iblis bawa main perempuan seorang. Dalam keadaan mabuk dia berzina dengan perempuan tu. Bila dia sedar, dia takut rahsia diketahui, dia bunuh pula perempuan tu. Itu yang Nabi kata al-khamru umul khaba'is. Arak tu ibu kejahatan. Betul lah tu. Lepas tu bila dah bunuh orang, raja ambil tangkap. Cara-cara dapati bersalah. Masa tu hukum dia sulah. Tambat kat tiang. Disulah daripada bawah sampai ke atas dengan tombak yang tajam. Bila dah kena macam tu, dekat-dekat nak mati, Iblis main. Apa abang bersisa? Abang apa tengok aku ni, tolong aku. Boleh. Iblis kata boleh, aku boleh tolong hang. Tapi dengan syarat hang sujud kat aku. Nak sujud macam mana? Tangan tu terikat, kaki terikat, nak sujud macam mana? Iblis kata bukan sujud tu, hang tunduk jadi ya, tanda sujud. Hang niat sujud kat aku jadi ya. Mahasiswa pun tunduk kepala dia. Tunduk mati sampai. Mati kafir. Ya. Kemarin kita cerita Bal'am bin Ba'urah. Seorang wali Allah mati kafir kan. Ni mahasiswa mati kafir kan. Pasal apa? Istidrak. Kita kagum dengan kewalian, karamah. Tak ingat ini semua anugerah Allah dan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita kena ingat anugerah-anugerah Allah dalam bentuk zahir ataupun batin. Ingat Allah yang bagi anugerah ni. Jangan nampak anugerah tu. Nampak mata hati. Yang bagi anugerah tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mesti ada sifat takut. Dapat apa-apa kena takut. Dan berniaga untung, takut dengan keuntungan tu, takut kita salah guna. Dapat ilmu, kita takut kita salah guna ilmu tu. Dapat pangkat, kedudukan, pengaruh, mesti disertai dengan perasaan takut kita salah guna segala pengaruh-pengaruh yang kita dapat. Itu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Tapi kalau kita terima nikmat ni dengan tak ada takut, memang mudah tergelincir. Macam orang bawa kereta tu dalam keadaan ada perasaan takut, insya-Allah selamat, tak aksiden. Bawa kereta relax ya, yang tu yang mudah aksiden. Cuba tengok yang aksiden di lebuh raya tu. Awak lebuh raya bengkok kan? Loi. Hari yang terlena boom jatuh. Masuk gaung lah, masuk apa lah, langgar divider kan. Pasal apa? Pasal lurus. Kita begitulah. Bila dia dipenuhi dengan lautan nikmat, dia mudah tergelincir, istidrak. Lepas itu mesti disertai dengan perasaan takut, bimbang. Nikmat ini ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna li ni'ami awabida ka awabidil wahshi
faqaiduha bisyukri. Kata Nabi, sungguhnya nikmat itu liar, macam binatang liar. Maka tambah nikmat itu dengan syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, Allah tambah. Kamu kufur, tidak baik. Azab Allah amat pedih. Berlaku pada Basisa Bal'am bin Ba'ura, dan pernah berlaku pada wali-wali Allah. Tok gua di rumah pondok lanai, dia sebang dia tepi ziarah dia. Dia kata dengan kitab Fathul Makkiyah Ibnu Arabi, dia kata disebut di akhir zaman ni ada satu bumi hijau. Bumi itu hijau, didiami oleh jin-jin. Jin ni jin Islam. Jin Islam. Jin Islam semua ada itu. Bumi hijau cantik. Jin ni dia cemburu dengan manusia yang mengerjakan amal soleh. Kadang-kadang jin ni bawa tipu daya. Kita rasa kita ada makam apa pun tak tahu. Macam berlaku kepada apa? Berlaku kepada siapa dia? Sufyan As-Sauri. Bukan Sufyan As-Sauri, ini Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Anak murid dia. Anak murid dia ni kuat berzikir. Dia zikir. Dia rasa macam dia diangkat melayang pergi alam mana lah. Rasa sonong macam lah. Setiap kali dia berzikir, dia rasa macam perasaan macam tu. Dan tu hari dia tanya Hasan Al-Basri, Tok Guru, saya ni bila berzikir rasa ni hilang raib macam mana, tak tahu lah, nak abang tak tahu tu. Lepas tu Hasan Al-Basri kata, masa perasaan tu, bila kita rasa kita tu lain macam, selawat kat Nabi SAW. Lepas tu esok tu dia zikir tu lah, dia terasa lain macam lah. Dia selawat kat Nabi. Selawat dia sedap-sedap, dia duduk dalam jamban. Rupanya yang angkat dia ni jin. Jin ni angkat dia, tak bagi dia hayal pula, tapi lebar jamban mana dah. Jadi baik itulah kita kena ada murabbi masyayikh, kena ada mursyid. Dalam bab rohanian ni kena bimbang tipu daya, bentuk yang macam tu lah. Kan? Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kata musannif rahimahullah ta'ala, Junaid kata tadi, yang terlebih seni-seni yang diperdayakan dengan dia, segala wali akan segala karamat. Karamat. Orang panggil keramat lah. Karamah. Asal karamah, jamaknya karamat. Macam-macam karamah. Karamah ni kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada wali-wali Allah. Dan kata yang lain, perkara yang mencari adat, perkara pelik mencari adat yang berlaku kepada wali-wali Allah, itu panggil karamah. Kalau berlaku pada Nabi, dia panggil irhas. Berlaku pada Rasul, dia panggil mukjizat. Berlaku kepada wali, panggil karamat. Berlaku pada orang beriman, dia panggil ma'unah, pertolongan daripada Allah. Ma'unah, itu benda pelik berlaku. Ada saja bantuan-bantuan. Kita bawa kereta, rotek mati, kan? Tiba-tiba ada roadblock. Elok nak sampai kat roadblock tu, polis angkat tu. Dia angkat tu roadblock tu, dia angkat masuklah kereta dia. Kita berjalan. Dia main pertolongan tu. Itu panggil ma'unah. Kalau siapa buat kerja-kerja dakwah ni, selalulah jadi macam tu. Saya itu naik motor nak pergi mengajar. Naik motor, sampai start jalan, motor rosak pula. Tak sampai 2-3 minit, van sampai. Assalamualaikum Ustaz, di mana? Pergi mengajar. Van dia angkat motor dia, naik kereta tu.
Dia pergi hantar tu kedai motor. Ada saja pertolongan Allah tu ada saja sampai. Itu dipanggil ma'unah. Itu namanya ma'unah. Jadi karamat ni ataupun karamah, perkara-perkara mencari adat, benda pelik yang Allah anugerahkan pada wali-wali Allah. Kadang-kadang dia ini dalam bentuk istidrak, ujian Allah. Allah nak tengok macam mana kita ni. Nak terus beribadat, nak meningkatkan lagi ibadat, ataupun terhenti dengan sebab karamah ni. Macam budak-budak kan, kita bagi kat dia satu benda, apa, kereta kontrol. Duk tengok motor kereta kontrol tu, tak makan dah apa, tak minum dah apa, tak dah. Bagi dia satu benda pelik. Bila dapat benda pelik tu, duk rumun tu, duk seronok dengan benda tu. Berlaku pada wali Allah, bila dapat karamah, dia syok dengan karamah tu kan. Sebab tu kadang-kadang orang yang Allah bagi karamah, dia sendiri pun tak tahu dia ada karamah. Dia tak tahu. Tak apa dia. Masa saya pergi Kedah tu, dia baru mati. Tok Guru Haji Sa'ad Mergoi apa nama dia. Ya. Dia pergi mengajar. Orang bagi duit ke dah. Tok Guru, ni duit teksi. Di Kedah ni teksi ni bukan teksi macam kita ni. Teksi tu apa yang roda 3 tu. Beca. Beca di sana panggil teksi. Beca di Kedah panggil teksi. Masa saya duduk di sana dulu lah. Tok Guru ni tambang teksi. Bagi RM10. Tambang teksi tu RM1 ya, atau RM2 ya. Dia tercebah lama, nak tercebah lama dekat ya. Dia jalan kaki pun boleh. Pergi naik teksi kena lah RM1. Dia nak pergi naik, dia turun baih ni, nak pergi naik baih sana, tahan teksi. Teksi ambil dia, tambah RM1. Dia bagi RM10. Bagi semua sekali. Pasal kawan tu pesan, tambah teksi dia. Orang bagi balik, dia pun bagi tambah teksi. Ambil kat cik semua. Ada orang cerita lah kat saya, dia terpijak duri. Lepas tu dia pergi kedai beli kasut selipar kan. Jalan tak kasut, jalan kaki ayam, mana beli kaki ayam tak kasut. Bila terpijak duri, pergi beli kasut, kaki yang kena pijak duri kaki kanan. Kasut bukan ada 2 kan, kaki dia kanan. Dia bagi balik yang kiri. Kawan tu pelik, lidah tu pelik tengok dah. Dia ambil kasut belah kanan, sebelah kasut sebelah tak ada. Jalan lagi. Ada kawan seorang tu cerita kat saya, dia panggil Tok Guru ni ceramah maulud. Dia pun pergi lah. Pipi Tok Guru nak jemput Tok Guru pergi ceramah maulid. Bila? Abang lah hari ni. Pukul berapa? Pukul 9 pagi. Tak apa. Tiba hari tu orang Melayu betul lah. Kalau maulid pukul 9 tak main lagi. Bulan Setengah tu baru seorang, 2 orang kan. Tak ada orang. Pukul 10 kau ada orang. Sebab tu orang duk tunggu dia tak main. Lama dia pun ambil basikal pergi cari dia, pergi rumah dia. Dia ada rumah. Tok Guru kata nak pergi ceramah maulud. Mana? Sini. Aku pergi dah lah. Bila Tok Guru pergi? Tadi pukul 9 aku ceramah dah. Dia ceramah sama-sama. Lepas ceramah dia balik gitu. Tiap hari ceramah kan lama, setengah jam. Paling lama setengah jam. Lepas ceramah pun bila Taufik balik. Mungkin cakap pukul 9.30 orang baru main. Main dia tak ada. Tu cara dia. Lurus bendoi. Nak kata Tok Guru ni, dia pun tak tahu. Ini wali ni buat main, dia pun kata. Dia sendiri memang dia tak sedar dia wali. Sebab itu kadang-kadang Allah Ta'ala lindung hingga dia tak nampak kewalian yang Allah campak kepada dia.
Itu karamat. Dan tiadalah makar yang di atas ini. Bagi wali-wali, inilah makar, lebih pada ni tak ada. Makna yang tinggi sekali makar dia, kewalian atau karamat yang Allah anugerah kat dia tu. Yang ni sebagai satu bentuk ujian, jaga-jaga. Kalau tak jaga betul-betul, akan menyebabkan berlaku istighfar. Macam cerita tadi lah, budak-budak main, bagi kereta kontrol, duk main benda tu, tak nampak yang lain lah. Kadang-kadang dengan kewalian dia tu, ada. Oh, tengok hebat. Ayam baca selawat dia, boleh baik kanser ke apa semua baik. Saya itu satu hari balik mengajar. Masa duduk Manjung. Sampai-sampai depan rumah, nak keluar kereta tu, nak ni, tengok ada orang tunggu siap dah. Ketiga pagi orang tunggu. Bawa ayak apa? Ayak sebotol. Ni apa hal pula ni? Allah Ustaz tolong Ustaz. Awal isteri saya sakit perut. Allah, Manjung ni dekat hospital lah. Pergi hospital lah. Pergi dah Ustaz, apa baik? Pergi jumpa doktor kata tak ada apa-apa. Cek tak ada apa, dia suruh balik. Balik, tak tahu nak buat apa tadi. Dia nak harap Ustaz tolong buat ayam. ayam nawak awak tak. Saya tak kerti apa. Bukan belajar bab-bab tu. Aku ambil selawat 3 kali. Selawat esok pagi dia main. Baik Ustaz. Dia kata baik. Ya ni kacau. Aku jadi tok bohong pula. Kadang-kadang ada jenis macam tu. Lepas tu ramai rumah minta ayak lagi. Jadi macam mana? Malam tadi hantar ke 3 pagi, isteri dia tu sakit perut, aku baca selawat 3 kali, baik tu nampak. Cuba kita pergi, kebanyakan lah, bukan semua, kebanyakan bila kita pergi berubat kan, dia akan cerita hantar sidik, dia kata awal ada Bengali seorang tu, Bengali itu dia bawa isteri dia main berubat kat aku. Sakit apa? Isteri dia tu kena kanser payudara. Aku buat 3 pagi, baik tu ya. Dia akan cerita. Cerita tu aku baik terus. Selawat 3 kali, aku selawat 3 kali, baik terus. Nampak? Itu jenis-jenis yang panggil makar, yang boleh membawa pada istidrak. Jadi kita lagi tinggi anugerah daripada Allah, lagi takut kita kepada Allah. Dan sawianya bagi murid itu, murid ni orang yang berkendak kemenangan akhirat, berkendak mengikut jalan kesufian ni, bahawa jangan menghinakan pada sesuatu daripada segala adab. Jangan pandang adab tu benda ringan, benda remeh. Jangan anggap, jangan. Kita mesti sentiasa menjaga adab. Kalau murid, jaga adab murid. Kalau guru, jaga adab guru. Kita orang yang beramal, jaga adab orang yang beramal. Kita pejuang, jaga adab sebagai seorang pejuang. Jaga elok ada adab semua. Segi percakapan, segi amal kita, segi ibadat kita, segi waktu-waktu kita, jaga makan minum kita. Makan pun beradab. Adab makan ada berapa? Adab makan 27 adab. Adab sebelum makan, adab tengah makan, adab lepas makan. Tengok kita saya Salikin, 27 adab. Makan saja, tidur ada adab, mandi ada adab, masuk jamban ada adab, bercakap ada adab, penuh dengan ada adab. Dan jangan kita pandang adab ni benda kecil. Jangan menghinakan, jangan menghinakan adab. Dengan beradab ni lah akan zahir natijah daripada amalan kita, ilmu yang kita belajar.
Lah ni orang banyak ilmu tapi tak beradab. Sombong, angkuh. Yahudi memang tak yang tu. Dia bagi title SPM, STPM, BA, MA, puncaknya PhD. Bila kita dapat PhD, oh kita rasa kita dah tinggi sangat dah. Tak payah mengaji lagi. Dah PhD, dah mengaji apa? Tok guru saya, Tok Haji In tu, dia mengajar. Orang punya ramai lah dia mengajar. Di rumah dia, di masjid, orang ramai, cukup ramai orang. Tapi dalam seminggu, satu hari dia tak mengajar. Hari Rabu dia pergi sana dekat Meleleh, dekat Kuak Diang, pergi mengaji dekat tok guru dia. Hari Rabu dia pergi mengaji tiap-tiap minggu. Dia tanya dia, tok guru ni, dia jadi tok guru mengaji lagi ya? Dia kata, yang tu habuan mengajar. Kita kena dapat juga habal belajar tu, kena dapat juga. Dengan kita pergi mengaji tu, kita merendahkan diri kita. Ada seorang kawan saya, siapa tak lupa, dia mengaji Mesir. Dia mengaji Mesir. Tapi dia rajin mengaji luar. Dia mengaji dengan syekh-syekh tu. Jadi satu hari dia duduk mengaji dengan syekh tu. Satu hari dia berniat, dia nak bawa syekh pergi mengajar. Dia jumpa syekh. Dia kata, syekh boleh tak hari ni sekian hari aku nak bawa hang pergi kuliah, nak pergi ambil, nak pergi hantar. Dia sewa kereta lah, pergi ambil syekh tu, pergi hantar balik di rumah dia. Rumah syekh ni tepi masjid. Lepas tu syekh kata boleh lah, hari yang dijanjikan dia pergi ambil syekh tu, dia pergi mengajar. Lepas mengajar habis semua, dia hantar balik ke rumah. Bila hantar balik ke rumah syekh tu, dia masuk masjid. Dia buatlah ibadat sampai rehat, terlentang, tidur itu. Ambil angin sikit, entah nak balik pergi tempat dia tu, di universiti tu. Lepas tu anak syekh tu main cari dia. Dia kata, hang letak syekh mana? Syekh tak ada rumah. Dia kata, saya tinggal dia di bawah rumah, di pintu rumah tu. Dia pun ada dua pergi cari apa tu? Di tempat tengok syekh tengah duduk basuh jamban. Ambil beruih tu, duduk basuh jamban, cuci jamban, basuh jamban dengan beruih. Dengan beruih yang tolak dengan kayu. Masya Allah, syekh basuh jamban. Tanya syekh tu kata, tadi ni dia kata, aku pergi mengajar, dia kata, orang banyak puji aku. Ramai orang cium tangan aku. Jadi hati aku ni rasa dah lain macam. Jadi nak turunkan balik ego tu, perasaan hati tu, pergi cuci jamban. Dengan cuci jamban tu, jatuhkan balik kita punya perasaan tinggi tu. Tu cara tarbiyah, riadah para masyayikh. Dia pun bila terasa lain macam dia betul balik. Hinakan diri dia balik. Itu cara-cara dia. Jaga-jaga. Kerana satu kadang-kadang orang hina kita lagi tak apa daripada orang muliakan kita. Pada kita takut di sana tu ada jarum-jarum disebut sebagai istidrak, makar yang boleh membawa pada istidrak. Itu kita takut. Itu dia. Jadi si murid ni jaga, jangan kita hinakan adab. Jangan pandang adab ni benda kecil, benda besar. Dan memudahkan dia. Pandang benda ni mudah-mudah, benda ringan. Tak perlu beradab lah. Itu dia. Pendek kata mudahnya macam ni lah. Kita mengaji ni ilmu tasawuf jangan tinggal. Itu cerita dia. Mengajilah tafsir ke, hadis ke, usuluddin ke, fiqh ke, tasawuf jangan tinggal. Tasawuf ni akan membina hati. Bagi tarbiyah hati kita bagi elok. Dia. Bahwasanya yang demikian itu daripada jahil.
Orang yang tak mementingkan adab ni orang jenis jahil. Orang jenis jahil. Dengan tak beradab ni menyebabkan amal kita rosak, busuk, buruk. Hang beli durian sebakui tapi busuk lembab apa. Kita beli sebiji, 2 biji ya. Tapi isi dia cantik. Kita amal sikit tapi penuh beradab. Itu jauh lebih baik daripada banyak amal tak beradab. Ada amal sikit tapi buat dengan penuh adab, itu jauh lebih baik dengan tidak beradab. Banyak tak beradab. Jadi orang yang meringan-ringankan adab ni dianggap oleh Syekh, dianggap makna kata oleh Tok Pula Manis ni sebagai orang yang jahil. Dan ketiadaan ma'rifatullah ta'ala. Orang ni tak kenal Tuhan, tak ma'rifah dengan Allah. Dapat nikmat, pandang nikmat, tak pandang pemberi nikmat, tak beradab, tak syukur atas nikmat Allah Ta'ala. Dia tak nampak yang memberi nikmat tu Allah. Orang ni orang jahil. Mana ada kita, mana ada apa-apa pun tak ada. Sebesar abuk pun tak ada. Apa yang ada pada kita semua sekali anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengaku dia ni orang yang tak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, aku tak ada apa, aku tak ada haula, tak ada quwata, semua daripada Allah Ta'ala. Itu dia. Maka jikalau dia kata jatuh daripadanya jahat adab, maka hendaklah ada ia takut daripada demikian itu. Kalau takdirnya dia telah tersilap, terjahat adab, patah balik. Kadang-kadang jadi orang telefon kita, Assalamualaikum Ustaz, salam, Ustaz lapang ke sekian bulan, nak jemput Ustaz ni main tempat saya. Kita cara beradabnya, boleh tak bagi saya masa Ustaz sehari ke 2 hari ke, dia nak cek tengok, nanti saya telefon balik. Jangan bagi dia telefon kita, kita telefon dia balik. Kita tengok kita lapang tu betul, kita ambil sambut. Jangan kita terus tolak permintaan itu, kita terus tolak. Jangan. Kita cek dulu habis-habis. Kalau boleh ada ruang, kita bagi. Tanda kita syukur di atas nikmat ilmu yang Tuhan bagi kat kita. Cara syukur kita sampaikan. Bila orang minta sampaikan, kita boleh kita sampaikan lah. Kecuali ada halangan, ada masalah yang besar, itu tak apalah. Jangan terus kita tolak mentah-mentah. Sentiasa merendah diri. Sentiasa merendah diri. Jangan ada sombong. Kalau terlajak, istighfar cepat-cepat, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau cakap dalam bentuk kasar ke, bentuk menunjukkan ego kita ke, sombong kita ke, itu kita kena tarik cepat balik. Itu dia. Kena takut. Itu dia. Hendaklah dia takut pada demikian itu. Padahalnya membesarkan bagi amal dalamnya. Itu dia. Membesarkan amal, perintah daripada Allah. Kerana Allah suruh macam tu. Jangan sombong, jangan angkuh. Sentiasa takut pada Allah. Kerana Allah Ta'ala sentiasa menyuruh kita takut kepada Allah. Segeralah kepada taubat daripadanya. Segera bertaubat. Jadi bagi ahli tasawuf, bab adab ni pun, kalau dia dah berjahat adab, dia anggap satu dosa. Kalau dari segi fiqh dah lagi, kita baru teringat nak berjudi, tapi kita bukan judi lagi, berjudi lagi. Bagi ahli sufi, teringat pun dah dosa dah, dah jahat adab dah. Cepat-cepat bertaubat. Astagfirullahaladzim. Buat tu berjudi dah, tak ada apa lagi. Tak apa, minta ampun Tuhan ampun. Dia anggap benda tu mudah. Bagi orang ahli sufi,
Dia tak buat lagi. Kesalahan dia tak buat, baru terlintas nak buat pun dia anggap satu dosa kerana telah menyalahi adab, melanggar adab. Belum buat pun dia anggap dosa dah. Ya. Padahal takut bahawa berhadap kepadanya balas daripada sekira-kira tiada tahu ia. Kerana dia takut Tuhan balas kat dia. Balasan tu panggil istidraj, yang dia tak tahu. Yang tu yang dia bimbang, dia takut, dia tak sedar bahawa dia telah jatuh istidraj. Takut bimbang macam itulah. Maka dia segera bertaubat, minta ampun kepada Allah, mengaku kesilapan dia, sentiasa bersifat tawaduk dan merendah diri. InsyaAllah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma arzuqna hubba man ahabbak wa hubba man yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna min al-ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillah bil alamin.